Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masuk. Penawasian. Alhamdulillah sihat. Dah sarapan Ustaz? Ya, macam mana tu? Alhamdulillah. Pagi-pagi saya sarapan dulu. Kalau tak sempat sarapan kat sekolah, sarapan dekat rumah. Macam tu. Macam mana tu? Kenal dengan apa? Saya nak panggil Ustaz ni sebab lihat daripada penjaminan kualiti PBD. Okey, Kita PBD nak ya. buat pemantauan pencerapan pada guru-guru. Jadi saya nak dengar lah penjaminan kualiti bidang bahasa. Okey. Kualiti ya, yang ada berapa P tu? Minta maaf lah puan, saya ni baru lagi. Jadi saya masih dalam tempoh belajar. Tak apa. Ada pementoran lah. Pementoran, pemantauan, Yalah. penyelarasan. Ya. Apa lagi saya tak Lagi ingat? satu. Pengetahuan ke? Pengesanan. Oh, pesanan. Sekejap, sekejap je. Mentor eh? Mentoran macam hari ni Ah, pementoran, mentor pemantauan eh? Mentor, mantau. Lagi? penyelarasan, Laras, pengesanan. kesan. Okey. Sebab kita Mentor, eh? JKMP, Ah, ya, ya, ya. kita lakukan empat kali Okey. dengan panitia lah. Okey ya. Jadi saya dapat info, saya lihat daripada keputusan PBD, Mantau. Okey. ramai yang masih lemah dari segi sebab Ustaz bahasa kan, jadi saya tengok bahasa itu. Tingkatan 1 18 JS 1 JS 18 lemah dalam penulisan. 18 ya. 1 JM yang lagi satu kelas tu 15 orang masih lemah dengan sederhana. Saya dah 18 yang 5 pelajar kita dalam 52 orang. sudah dapat daripada Ustaz Isyam dah yang 18 orang tu yang lemah tu. Maksudnya lemah tu dari segi penulisan dia tak capai tahap lah. Paling minimum orang kata kalau PBD ni TP3 lah kan. Paling minimum maksudnya dia tak capai TP3. Jadi dalam TP2 macam tu lah. Paling tinggi dia pelajar-pelajar dia dapat 18 orang. Jadi mungkin lepas ni kita nak mantau dalam kelas kan, pencerapan dalam kelas. Saya Isyam betul-betul. Jadi bukan dia minta strategi dia. Jadi senang lah kita memantau pencerapan dalam kelas, nanti dia dah nampak dah apa yang dia nak buat. Yang dari segi komentor yang kita boleh buat lah. InsyaAllah nanti pada pensaksian PBD yang akhir nanti kita dapat meningkatkan. Mungkin ada yang dapat TV. Kalau betul-betul kita buat intervensi, insya-Allah akan meningkat tu. Murid seramai 18 orang ni. Nanti Ustaz bagi semula feedback daripada Surai lah, manager Surai. Okey. Dengan Dengan KP nanti ya. Baik kat puan ya. InsyaAllah. jadi Ustaz, terima kasih banyak ya. Terima kasih bagi bimbingan pada saya. Sama lah kita. Assalamualaikum. Tafadhal Ustaz. Ya. Allah, terima kasih Ustaz datang. Ya. Saya ada Sihat alhamdulillah. nak bincang sikit berkenaan dengan sebab saya tengok ada sikit PBD lah, tingkatan 2 3 kan. Jadi kita nak fokus pada tingkatan 1 untuk hari ni. Sebab saya tengok berdasarkan PBD pertengahan tahun tu, saya tengok ada 18 orang murid yang tak sampai tahap lah kita kata, yang lemah lah dalam penulisan. Kita nak fokus pada penulisan lah sekarang ni. Jadi untuk penulisan tingkatan 1 ni, dari segi objektif saya tengok dalam JSKP lah, yang paling basic lah kita katakan, to achieve apa, expectation to achieve content target lah. Macam tu betul Ustaz? Itu yang basic tu kan. Expose ideas, punctuate and spell kan, spelling. Lepas tu to plan and draft or edit written work. Bagi feedback, betul kan Ustaz kan? Maksudnya bulan ni tak capai dah Ustaz kan? Yang 18 orang tak capai macam ni punya tahap ni. Betul. Dia masalah dia Punya orang ni, reality tu apa dia? Dia punya punca ataupun faktor dia. dia realiti yang sebenarnya di dalam kelas ni dia orang sebenarnya asas
perbandingan kata, vocab tu satu. Oh, okey. Yang pertama, bila vocab dia tak ada, bila nak menyusun struktur ayat tu tengah langgang lah. Tengah langgang. Dan apabila mereka tak ada vocab yang kuat, jadi pembinaan ayat tu dia jadi macam canggung. Tak lengkap, jadi ayat sempurna tu tak jadi. Itu realitinya lah. Dia dalam kelas tu dia kadang ada idea tapi vocab tak ada. Bila ada vocab nak susun ayat pula tak pandai. Jadi itu isu dia macam tu. Oh, okey. Yang pertama lah. Maksudnya Ustaz, kalau lah kata dalam kelas kan, semasa PDP tu, kata kalau dia orang boleh rujuk kamus apa semua, dari segi struktur ayat, dia orang buat ayat boleh ke budak-budak ni? Ada masalah tak? Saya kena beri latihan lah. Saya kena terangkan dulu cara nak menyusun ayat tu macam mana. Struktur ayat dia tu kan. Struktur ayat. Sebab dia berbeza dengan laras bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Betul. Jadi kadang dia tu confuse. Sebab dia belajar bahasa Arab macam ni terbalik kan. Bila bahasa Melayu macam ni. Ada juga macam terbalik. Dia Masa terbalik. kena kan. Jadi dia terbalik. Macam kita kalau kita kata kereta besar, kereta itu besar. Kita bahasa Inggeris a big car. Betul. Dia datang ke depan. Jadi bila belajar tu dia terbalik struktur ayat tu. Ada juga student buat kabik ada juga. Ada juga. Kebarangkalian tu banyak Masa kat situ. rumah sangat lah budak tu kan. Jadi kalau bahasa Arab pula dia macam tu juga kan. Jadi betul. Ada juga yang terbalik, betul. Ada yang terbalik, ada yang ikut susunan macam BM kan. Ya, sebab dia direct translation. Jadi masalah di sini kalau dalam latihan tu direct translation lah kan. Dia orang boleh rujuk tapi dari segi penulisan struktur ayat apa semua tu dia kena faham. Faham betul, macam betul, mana betul. nak menyusun. Okey. Saya pun sebagai guru bahasa Arab juga, saya tengok masalah yang sama bahasa Arab macam tu juga. Jadi realiti ni macam tu. Jadi option yang Ustaz ada apa dia Ustaz? Intervensi untuk budak-budak ni lah. Kita kalau boleh kita nak capai sekurang-kurangnya TP3 lah kan. Kalau TP3 ataupun lebih baik TP4 lah, 5, 6 tu kira excellent lah kan. Macam mana Ustaz? Selepas saya nampak lah beberapa bulan pelajar ni menghadapi masalah yang sama, jadi saya come up dengan beberapa option lah intervensi saya lah. Yang pertama saya memang come up dengan BOTD, ni vocab of the day. Vocab of the day ni memang saya masuk kelas setiap hari lah. apa yang saya nak ajar itu saya dah bagi idea dia dulu. Okey, bagus. Jadi dia akan berbincang dengan tajuk tu je, dengan topik vocab yang sama kan. Ni bagus, saya boleh kongsikan dengan guru-guru LAM ni. Jadi apa yang kita ambil contohlah tajuk hari ni tajuk sukan. Okey. Jadi vocab sukan tu kita dah ajar dulu. Bagus. Contohlah 5 batang perkataan. Jadi daripada situlah kita generate idea dia. Kemudian intervensi yang kedua apabila saya dah bagi asas, saya kena ajar back to basic untuk membuat ayat. Back to basic maksudnya saya kena bagi tahu subjek tu kedudukan dia di mana. Verb kata kerja tu di mana kedudukan. Kemudian pelengkap ayat agreement. Sebab kadang dia orang confuse bahasa Melayu dia ada 2 je. Subjek predikat. Bahasa Inggeris ada 3 pula. Jadi dia confuse kat situ. Jadi kita kena yang ni saya dah buat dah. Dan ada hasilnya lah. Kalau Ustaz nak tengok ada hasilnya. Intervensi Ustaz ni bagus kalau Ustaz buat ni. Orang kata apa ni? Orang panggil apa? Benda baru kita reka tu apa benda? Inovasi. Buatlah Ustaz inovasi untuk BI ni. Di antara ciri-ciri orang kata sekolah kita kan TS25 sekarang ni. Antara ciri-ciri guru tu boleh buat inovasi bagus lah. Dia boleh masukkan dalam ni lah apa pencapaian guru tu kan. Dan untuk kebaikan murid lah sebenarnya kan. Tujuan utama dia. Kalau saya tengok saya masa stage yang kedua ni selepas saya bagi vocab, saya ajar membuat ayat. Tengok daripada 10 perkataan 10 perkataan vocab ni ramai yang tak berapa nak boleh sebab struktur ayat tu lah. Dia lupa yang contoh kan kata kerja dia kalau seorang agreement tu lah. Jadi ini yang pilih individu lah. Saya buat mula-mula basic stage yang kedua tu saya buat untuk individu. Nak tengok berapa ramai yang boleh faham sebenarnya. Ramai lagi yang salah. 2-3 orang ramai lagi yang salah. Ada yang betul baguslah. Ramai yang salah sebab dia macam masih lagi confuse penggunaan kata kerja yang tepat untuk ramai dengan seorang. Yang ni kan? Macam tu. Itu beza tu seorang dengan ramai. Masih lagi satu. Kita kata daripada sekolah rendah dia orang dah belajar benda ni kan. Sepatutnya tak berlaku lah kan. Betul. Itu asasnya, sangat asas. Asas lah. Stage yang kedua saya kena balik back to basic lah. Kalau asas dia kuat, insya-Allah buat ayat macam mana pun boleh.
Jadi bila stage yang pertama saya nampak banyak yang salah, saya terpaksa buat dalam grup pula. Ini yang saya buat lah beberapa hari yang lepas. Jadi bila dalam grup, dia orang boleh buat. Bila dah ramai-ramai tu dia boleh buat. Daripada yang tak boleh buat banyak salah tu. Banyaklah kan. Banyaklah betul kita kata kan tengok. Betul dia berbanding dengan yang dia salah tu. peningkatan tu nampak lah. Betul. Daripada TP2, TP3 dia boleh naik TP5, TP4 boleh naik. TP6 masih ada lagi lah, ada yang salah 1, 2, 3 tu. Jadi ini drilling lah, stage 3 drilling nama dia. Drilling Dalam grup, Drilling tu grup lah. grup activity. Okey. Dan yang terakhir, stage yang terakhir, saya guna gear up. Gear up ni dia dah tukar gear dah, gear tinggi lah. Dia orang kena membuat email. Tulis email. Jadi dia individu balik. Okey. Jadi bila tengok dia dah boleh mula dah. Dah boleh panjang ayat dia. Ini hasilnya lah. Stage yang mengikut stage nampak lah. peningkatan. Adalah perubahan-perubahan. Jadi kalau saya tengok pada apa intervensi yang Ustaz dah buat ni, saya tengok rasa untuk akhir tahun ni tak ada dah 18 ni kot. Kan, insya-Allah. Ke barang kalian insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Ya. Itulah yang kita bincang itulah berkenaan dengan apa? Pembentuan PBD ni kan. Isu dan masalah lah. Budak-budak tingkatan 1 yang 18 orang yang tak dapat, kita kata tak capai tahap lah kan, TP3 dia dapat bawah daripada TP3. Ustaz dah jumpa guru mata pelajaran? Saya jumpa dah guru mata pelajaran dengan guru mata pelajaran. Dan feedback daripada perjumpaan tersebut, intervensi yang dibuat saya tengok bagus sebenarnya. Yang Ustaz Isyam buat ni untuk pelajar-pelajar tingkat 1 ni bagus. Sebab dia berfokus maksudnya bagus. Dia cari, dia nampak dia punya punca tu dan dia selesaikan punca tersebut. Yang pertama sekali punca dia vocab. Punca Betul. pertama Ramai orang tahu semua vocab kan. Cuma apa yang lebihnya di sini intervensi yang dibuat. Okey, yang pertama sekali vocab berfokus. Vocab berfokus. Saya tengok dalam bahasa Inggeris apa nama dia. Vocab berfokus. Sebelum mula sesi pembelajaran pada hari tersebut, guru ni akan beri dulu vocab. Beberapa vocab berkait dengan tema pembelajaran pada hari tersebut. Bagi-bagi dulu. Bagi-bagi dulu vocab. Lepas tu pelajar-pelajar ni dikehendaki buat ayat berdasarkan vocab tersebut. Vocab sebelum mula buat ayat je. Maksudnya di sini Ustaz Aisyah dia tak guna teks. Guna vocab buat ayat, vocab buat ayat. Lepas tu daripada buat ayat tu lah akan dibetulkan sedikit kesalahan tata bahasa. Maksudnya pelajar tu akan belajar tata bahasa dalam konteks lah, bukan secara teori, terus pada praktikal. Saya nampak mungkin maksudnya dia buat kat whiteboard lah, maknanya bertulis juga lah kan? Bertulis dia ada 2 tahap. Tahap yang pertama bertulis secara individu. Tahap yang kedua bertulis secara berkumpulan. Dan hasil daripada apa yang telah dilaksanakan ni, pencapaian dalam bentuk berkumpulan dia lagi berkesan lah nampaknya. Berkumpulan. Kumpulan. Maksudnya dah kurang kesilapan yang dibuat oleh pelajar lah dalam membuat ayat bahasa Inggeris ni. Kemudian Intervensi yang kedua dia? intervensi pertama tu je. Tapi saya berkongsi juga intervensi saya dengan Ustaz Isyam. Sebab bahasa kan sama. Saya mulakan dengan teks dulu. Saya baca teks. Kita budak-budak baca teks, kemudian faham teks satu persatu perkataan. Lepas tu keluarkan vocab yang ada dalam teks tu. Vocab tu mengikut kategori. Kategori apa? Kategori yang digunakan dalam suatu ayat. Sebab macam tu. Saya kongsi dengan Ustaz Isyam macam tu lah. Kategori suatu ayat. Lepas tu bila dah budak nampak suatu ayat, vocab dalam kotak-kotak tertentu tu, dia boleh susun. Ni jadi ayat. Ayat mudah lah. Ini berpandu lah. Berpandu. Ayat mudah. Lepas tu yang ketiga buat ayat mudah. Yang keempat buat kalangan pendek. Itu saya kongsi dengan Ustaz Isyam lah. Nanti tindakan
tindak susul kami seterusnya, kami akan buat PLC lah. Saya akan buat PLC BI. Saya insyaAllah akan buat PLC untuk LAM lah dalam perjumpaan kami guru-guru bina bahasa. Itu sajalah apa yang kami hasil daripada perjumpaan dengan saya dengan KP Bahasa Inggeris. Macam tu bagus tak? Itulah sebenarnya pementoran. Kita dapatkan isu, tanya dia intervensi. Kita lihat kalau intervensi ni mungkin di kata satu, mungkin kita rendahkan sikit kan cara kaedah ni. Intervensi mungkin sama. Mungkin kita semua mungkin boleh. Dengan tahap budak lah. Tahap budak. Okey, Ustaz. Terima kasih banyak ya. Sama.